Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan masuk bab yang ke-8 dengan tajuk sukatan serakan data tak terkumpul. Jadi yang pertama kita akan belajar 8.1 serakan. Okay, yang mana di akhir pembelajaran pelajar-pelajar diharap dapat menguasai 8.11 menerangkan maksud serakan. Yang kedua, 8.12, pelajar diharapkan dapat membanding dan mentafsir serakan dua atau lebih set data berdasarkan plot batang dan daun dan juga plot titik dan seterusnya membuat kesimpulan. Okey, yang pertama, apakah maksud serakan? Okey, ia merupakan sukatan yang penting dalam statistik. Okey, yang kedua, ia akan memberi gambaran cara-cara nilai-nilai satu set ditaburkan. Dan yang ketiga, ia merupakan sukatan kuantitatif seperti julat, julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai. Kita tengok contoh yang pertama dalam buku teks muka surat 213. Soalan dia, jadual menunjukkan jisim dalam kilogram bagi 20 orang murid. Soalan dia ialah nyatakan beza jisim dalam kilogram bagi murid-murid ini. Jadi penyelesaian dia, kamu kena cari jisim terbesar iaitu 79 kilogram daripada dalam jadualnya. Kemudian jisim terkecil 47 kilogram. Jadi soalan ditanya beza jisim. Jisim terbesar tolak jisim terkecil. 79 tolak 47. Jadi kamu akan dapat 32 kilogram ya. Kalau soalan beza jisim. Kita tengok soalan B. Raja menunjukkan plot titik bagi panjang dalam sentimeter sampel beberapa jenis serangga. Jadi ini ialah suatu plot titik. Jadi soalan dia ialah nyatakan beza saiz dalam sentimeter bagi sampel serangga terpanjang dan juga sampel serangga terpendek. Jadi penyelesaian dia, kamu cari panjang serangga terpanjang. Kamu tengok panjangnya dia dah bagi dah. Jadi di sini yang paling panjang sekali dekat skala ada 7 lah. Tapi yang dekat titik tu kamu baca iaitu 6.8 cm. Dan seterusnya kamu cari panjang serangga terpendek. Didapati yang dekat titik itu berada di 3.1 cm. Jadi kamu cari beza saiz sama macam tadi ya, panjang yang terpanjang tolak yang terpendek. Jadi 6.8 tolak 3.1. Jadi jawapan dia ialah 3.7 cm. Ini kalau ditanya beza saiz dan diberikan plot titik. Bagaimanakah anda membandingkan dan mentafsir serakan dua atau lebih set data berdasarkan plot batang dan daun dan plot titik? Jadi apakah langkah-langkah untuk memplot batang dan daun? Kita tengok satu contoh soalan. Raja di bawah menunjukkan markah yang diperoleh sekumpulan 36 orang murid dalam suatu ujian prinsip perakaunan. Jadi kita boleh wakilkan data ini dalam memplot batang dan daun. Jadi kita tengok plot batang dan daun. Apakah ciri-cirinya? Yang pertama, nilai puluh sebagai batang dan nilai sar sebagai daun. Yang kedua, digit daun disusun dari nilai terkecil ke terbesar. Yang ketiga, data disusun dalam jadual. Dan yang keempat, kita boleh tengok daripada plot batang dan daun, didapati markah yang paling kerap muncul ialah dalam julat 40 hingga 49. Jadi ini merupakan plot batang dan daun di mana dalam jadual tu kita bahagi dua ya. Satu kita labelkan sebagai batang dan satu lagi kita labelkan sebagai daun. Dan kekunci dia 27 bermaksud 27. Jadi untuk batang, 2 tu bermaksud 20, 3 30, 4 40. 5 50. Kalau 2 di daun 7 9
Bermaksud okey ada dua data okey iaitu 27 dan 29. Okey, apakah yang anda faham tentang plot titik pula? Okey, jadi kita tengok satu contoh. Okey, data berikut menunjukkan skor yang diperoleh oleh sekumpulan 20 orang murid dalam kuis biologi. Jadi kita boleh wakilkan data ini dengan plot titik. Okey, jadi kita perhatikan rajah di bawah menunjukkan plot titik untuk data di atas. Okey, setiap titik mewakili satu cerapan ataupun satu nombor ataupun di sini satu skor dalam kuis biologi. Okey, jadi kita tengok. Okey, langkah pertama, titik-titik diplot dengan menggunakan skala seragam, maksudnya antara 0 ke 1 tu jarak dia sama dengan 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Itu maksud skala yang seragam. Okey, yang kedua, satu titik mewakili satu cerapan. Kalau pada kosong ni ada 2. Bermakna okey, kosong okey ada 2 lah. 2 orang pelajar mendapat skor 0 untuk kuis biologi. Okey, yang ketiga, nilai cerapan paling tinggi ialah 8. Jadi kamu boleh bandingkan nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah. Okey, dan yang terakhir ialah nilai cerapan paling rendah ialah 0. Jadi ini menunjukkan bagaimana kita plot titik berdasarkan kuis skor dalam kuis biologi. Bagaimanakah anda membandingkan dan mentafsir dua set data berdasarkan plot titik? Okey, kita tengok contoh 2 dalam buku teks muka surat 217. Okey, satu pertandingan kuis matematik dan kuis sains telah dijalankan di SMK Bestari bersempena dengan Minggu Sains dan Matematik. Okey, 20 orang murid telah mengambil bahagian dalam kuis tersebut. Rajah di bawah menunjukkan dua set plot titik bagi skor yang diperoleh murid-murid ini. Okey, jadi kita tengok skor dalam kuis sains dan skor dalam kuis matematik. Okey, kita pergi soalan A. Data manakah yang menunjukkan serakan yang lebih besar? Jadi kita tengok skor dalam kuis sains dulu. Okey, skor paling rendah ialah 8. Manakala skor paling tinggi ialah 15. Okey, jadi kalau kita cari beza skor ialah 7. Okey, sementara kuis matematik pula, skor paling rendah ialah 9. Okey, skor paling tinggi ialah 15. Kalau kita tolak, beza skor dia ialah 6. Okey, jadi oleh itu serakan skor kuis sains adalah lebih besar. Kerana apa? Kerana beza cerapan data adalah lebih besar. Kita pergi soalan B. Kuis yang manakah mempunyai beza cerapan yang lebih tinggi? Jadi kita dah kira dah. Ini menunjukkan kuis sains mempunyai beza cerapan yang lebih tinggi. Okey, jadi jawapan dia kuis sains. Okey, seterusnya kita pergi soalan C. Antara skor kuis sains dan skor kuis matematik, yang manakah mempunyai pencapaian yang lebih baik? Jadi kamu boleh tengok, kamu boleh bandingkan dalam kuis sains dan kuis matematik. Didapati skor kuis matematik lebih baik kerana apa? Kerana kebanyakan cerapan tertumpu pada bahagian kanan plot titik. Jadi sebelah kanan plot titik ni banyak tertumpu markah-markah ataupun skor dalam kuis matematik. Jadi jawapan dia ialah skor kuis matematik adalah lebih baik.